Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Alright guys, seperti mana yang korang tahu, ikan-ikan saya, barangan-barangan ikan saya banyak yang telah saya let go sebabkan kita nak pindah, saya nak buat di rumah sekarang ni. Jadi barang-barang yang kat kedai, ikan-ikan yang banyak sangat dekat kedai tu pun dah tak ada. Jadi saya belilah sikit-sikit je kat rumah ni. Dan baru-baru ni guys, saya ada buat tunjuklah sikit ikan-ikan yang ada kat rumah. Dan dekat video tersebut, kalau korang masih belum tengok, korang boleh tengok. Dekat video tu saya ada sebut mengenai satu term, iaitu contract farming. Sebab saya kata dengan korang, saya macam ni tak lama guys. Seminggu dua kita akan start balik jual ikan. Mesti orang pelik, abang dah jual semua ikan abang, lepas tu lagi 2 minggu abang nak jual. Mana datang ikan tu? Abang ambil borong ke? So sebenarnya saya ada sebutkan satu term lah, orang panggil contract farming. Jadi untuk video pada kali ni, kita akan sama-sama kongsikan apa itu contract farming guys. Okay, so contract farming ni, perkataan ni contract farming ni kebiasaannya digunakan dalam bidang agriculture ataupun orang kata pertanian lah. Jadi saya pun masa saya baru nak berniaga, saya baru tahu sebenarnya sistem contract farming ni. Tapi saya personally student agronomi, saya belajar mengenai pertanian. Saya tak dengar lagi lah term tu. Mungkin term tu diguna pakai untuk jual beli dan sebagainya. Sebab saya belajar mengenai penyakit-penyakit pokok, masalah-masalah tanah. Tapi dari segi perniagaan ni saya kurang exposure lah. Tapi saya dengar perkataan contract farming ni daripada ayah saya geng. Okay, cerita dia macam ni. Korang pun tahu kan, saya buat channel YouTube ni masa mula-mula COVID. So masa mula-mula COVID, saya buat channel YouTube ni suka-suka guys. Saja-saja je saya buat untuk orang kata isi masa lapang, masa COVID. Lepas tu satu lagi sebagai kenangan saja geng. Yelah, kita buat channel, at least kita boleh tahu, yelah masa COVID apa yang kita buat kan. Yelah, benda tu tak pernah jadi. Awak tanyalah atuk awak ke, ayah awak ke, pernah tak ayah dulu ada lockdown? Tak pernah. Itu sekali je masa tu. Jadi saya rasa macam kita buat something. Dan kita buatlah channel YouTube. Dan saya buat apa yang saya minat, saya buat hobi ikan laga. So, bila saya buat video ikan laga tu, dapat sambutan yang sangat-sangat baik guys. Dan selepas beberapa bulan, masa tu saya tak berniaga lagi Selepas beberapa bulan, saya pun dah dapat gaji YouTube, ada dapat. Lepas tu ramai followers, alhamdulillah. Tiba-tiba guys, saya dapat satu WhatsApp yang nombor dia agak pelik. Nombor dia agak pelik dan dia chat saya menggunakan bahasa Inggeris. Bila dia cakap dengan saya, dia kata dia adalah follower saya daripada YouTube. Dia kata eloklah kalau saya letak subtitle dekat video saya, sebab yalah video saya tu sampai ke negara dia. Dan dia adalah orang daripada negara India guys. Dan dia adalah seorang usahawan. Dia tanya saya, ada tak ikan laga yang dia boleh ambil daripada saya? Kiranya dia nak borong daripada saya. Mungkinlah dia tengok video saya, dia ingat saya ada farm besar, ikan banyak kan. Lepas tu dia kata kat saya, dia nak ambil borong lebih kurang 30,000 ekor macam tu lah. 15,000, 20,000 macam tu lah. Dia kata setiap bulan macam tu. Lepas tu saya pun macam tergamam, saya kan terkejut. Dia kata berapa range harga yang boleh saya bagi dekat dia. Lepas tu saya pun macam saya minta maaf, saya buat ni pun tak besar, saya buat mini farm saja. Jadi saya tak boleh nak supply untuk kuantiti ikan yang terlalu banyak macam tu. Lepas tu dia pun kata, okeylah, tak apalah, sebab selama ni dia ambil dekat Thailand. So dia nak cubalah riki-riki, tanya-tanya harga untuk Malaysia punya. Jadi saya kata, minta maaf, saya tak ada. Cakap macam tu je. Sayang geng. Lepas tu, beberapa minggu selepas tu, ayah saya dengan family lah, kami nak ke Terengganu. Pergi mana Pergi bercuti je kot. Pergi bercuti macam tu lah. Lepas tu, masa on the way ke Terengganu tu, saya buka cerita. Saya cerita ke ayah saya. Saya kata ke ayah saya, bah, hari tu bah, ada orang India, daripada India. Bukan India, Malaysia bah. Saya kata, dia nak ikan laga dalam 30,000 ekor macam tu bah. Dia nak borong dekat abang tiap-tiap bulan. Tapi abang reject lah. Abang kata abang tak ada kan. Lepas tu ayah saya kata, kau ni tolak rezeki betul lah Luke. Kau tahu tak, itu rezeki jangan-jangan dapat. Lepas tu saya katalah, bukan tolak bah. Kalau abang cakap abang ada sekalipun, saya gelar diri saya abang. Kalau abang cakap abang ada sekalipun, macam mana abang tak ada benda tu? Lepas tu bapak saya kata, kau belajar pertanian kan?
Kau tak pernah dengar contract farming? Time tu lah geng, ayah saya ceritakan apa itu contract farming. Jadi guys, dia ceritalah dekat saya, engkau kalau dapat satu job, orang tu nak 10,000 ekor ayam contoh. Kalau ada ladang ayam, tapi ladang kau kecil, kau ada 1,500, kau boleh produce 1,500 ekor je setiap bulan macam tu. Tapi orang tu nak 10,000 sebulan. Jadi kau buatlah contract farming. Kau cari farm-farm di sekitar kau, kenalan-kenalan kau. Dia cakap macam tu kat saya. Jadi kau buatlah contract farming, letak satu harga. Lepas tu bila dah letak harga tu, kau boleh supply dekat orang yang demand 10,000 ekor tu. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya pun terfikir, kenapa lah aku tak PM breeder-breeder besar yang ada dekat Malaysia ni masa tu. Yalah, dia nak 10,000 sebulan contoh kan. Kalau saya minta dekat Beta MFA 1,500 dekat orang ni, saya jual lah, saya untung 10 sen pun dah cukup banyak dah kalau sebulan. Lepas tu saya tak terfikir, betul juga kan. Jadi dari apa yang ayah saya bagi tahu saya buat satu olahan lah. Kiranya saya olah, masa tu saya nak berniaga, saya tak ada ruang yang besar. Sampai sekarang geng, saya tak ada ruang yang besar. Jadi apa yang saya buat, kita buat contract farming. Tapi contract farming yang ayah saya ceritakan pada saya ubah sedikit lah. Saya olah sikit bagi dia bersesuaian dengan hobi ikan laga ni. Jadi guys, misi saya untuk mulakan contract farming, saya cari, pada asalnya saya cari 2 orang saja silent breeder. Silent breeder ni adalah orang yang breed ikan, tapi dia supply saja kepada penjual. Dia tak, orang kata dia tak jual ikan secara muka ke muka. Biasanya macam tu lah. Silent breeder ni dia senyap-senyap je. Tahu-tahu dia keluarkan ikan. Jadi saya carilah 2 orang silent breeder. Satu yang berdekatan dengan kawasan saya, satu lagi dekat kawasan negeri Perak. Mula-mula ada 2 orang. So contract farming yang saya jalankan untuk ikan laga, saya buat simple je geng. Saya bagi dia induk. Kita letak satu harga untuk satu spawn. Contohlah, kalau kita breed, saya bagi dia pair yellow fancy. Contoh, saya bagi pair yellow fancy. Lepas tu saya dah bagi dia, contoh ni pair yellow fancy, saya bagi dia, abang breed, kita tengok berapa hasil satu spawn. Kalau 150 ke atas banyak, kita letak harga sekian-sekian. Tapi kalau tiba-tiba banyak yang tak jadi, dapat puluh-puluh, kita bayar sekian-sekian. Lepas tu abang jagalah sampai besar, makan semua, kita kira bayar satu harga. Lepas tu nanti anaknya abang nak inbreed ke, abang rasa nak crossbreed, cari female lain, abang bagi tahu saya, saya buat macam tu. So mula-mula saya pasang 2 orang. Orang yang ini, A ni, dia pandai buat short fin. Yang ini dia pandai buat crown tail. Jadi kita pasanglah silent breeder. Disebabkan satu, saya tak ada masa yang cukup sebab kita nak buat konten, dan saya nak study masa tu kan. Lepas tu satu lagi, kita tak ada ruang. Masa tu saya buat kat rumah, saya tak ada farm. Jadi silent breeder ni mungkinlah memang rumah dia penuh dengan ikan laga, ataupun dia ada tanah lah setengah hektar ke 1 hektar ke. So dia boleh buat untuk kita guys. Tapi contract farming ni dia berbeza-beza mengikut orang geng. Faham Mungkin setengah orang agreement dia macam ni, ada orang agreement dia macam ni. Macam saya, satu spawn kita bayar satu harga, dan mana-mana grade-grade biasa tu kalau nak jual, dia boleh jual. Tapi bila saya minta, saya kata post pada saya untuk stok, dia kena post pada saya lah. Jadi macam tu lah saya punya contract farming selama saya meniaga ikan laga ni guys. Tapi pernah juga, masa tu saya ada 3-4 juga farmer yang buat ikan untuk saya. Tapi tiba-tiba semua ikan yang ni baru nak jar lah, yang ni semua clam fin lah. Jadi saya tak ada stok. Jadi saya ambil lah borong. Tak mustahil saya ambil borong. Jadi itulah dia guys, contract farming yang boleh korang cuba. Mana tahu korang ni ada masalah dari segi tak ada ruang, ataupun sibuk tak sempat nak breed, tapi masih nak cari side income meniaga ikan laga. Korang boleh cuba contract farming ni guys. Kalau korang dah tahu awal ni, insya-Allah korang tak adalah rugi macam saya. Orang tu nak ambil 10,000 ekor guys. Kalau saya terima tu, mungkin sekarang ni saya dah lebih kaya tiba. Tak adalah guys. Mungkin itulah rezeki saya lebih banyak lah contohnya kan. Tapi itulah, rezeki ada di mana-mana. InsyaAllah saya terlepas projek daripada negara India ni, InsyaAllah akan datang adalah. Cuma sekarang ni saya pasal contract farmer yang tak ramai sangat, tapi okey lah, cukup lah untuk
supply ikan untuk saya. Tapi pada masa yang sama, saya ada ruang yang kecil, saya masih juga buat breeding kecil-kecilan. Okay guys, so bila farm dekat rumah ni dah siap nanti pun, insyaAllah guys, saya akan sama juga, saya akan buat breeding sikit-sikit lah. Dan untuk perancangan saya, kalau boleh saya nak buat blue rim dengan FCCP. Nantilah kita carilah induk dengan yellow fancy. Tiga ni saya ingat saya nak buat breed dekat rumah ni. So insyaAllah lah kita tengok macam mana. Okay guys, so saya harap sesiapa yang ada masalah ruang, masalah masa, tak sempat nak breed, korang boleh cuba kaedah contract farming ni guys. Harap membantu untuk korang geng. Sebab contract farming ni bukan saja menguntungkan kita, tapi saya juga, kita boleh bantu silent breeder yang ada kat luar sana ni. Tak adalah diorang pening, aku dah breed, manalah aku nak letak ikan ni, manalah aku nak jual. Sebab diorang ni silent breeder, diorang tak ada orang kata pintu untuk jual. Macam saya ada pintu untuk jual, tapi saya tak ada barangnya. Jadi kita gunalah contract farming. So harap membantu guys. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah guys, kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.